Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abi Hanzalah nak derma. Nak derma kat mana sayang? Derma kat masjid dah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi, boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar senang pendengar sekalian? Mudah-mudahan anda semua dan kita semua, pihak masjid, stafnya, masjid-masjid di sekitar Singapura dan juga yang bersebelahan dengan negara kita dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan, keselamatan daripada segala cabaran, daripada segala penyakit, daripada segala kemudaratan, jauhkan daripada segala penyakit. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala benda-benda yang memberi cabaran dalam kehidupan kita ketika ini. Kita akan jadi manusia yang lebih kuat, manusia yang sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan dan juga bantuan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berpeluang sekali lagi kita nak melanjutkan dalam bab 183 kita, masih belum habis lagi. Ada banyak surah-surah dan juga ayat-ayat pilihan yang dibawa dalam bab tersebut. Kita kali ini dalam muka surat kita 1043, iaitu hadis kita yang ke-10. Pada minggu yang sebelumnya kita membicarakan tentang beberapa surah, iaitu termasuklah dua surah Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq yang disebut dengan al-mu'awwizatan. Kemudian kita sebut juga tentang kelebihan surah Mulk dan juga kelebihan akhir dari dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Jadi pada kali ini, jadi kalau siapa yang belum tengok kita punya video yang sebelumnya, bolehlah cek. Kita membicarakan tentang tiga surah ataupun tiga bahagian, iaitu surah Al-Mu'awwizatan, iaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas dengan Qul a'udzu birabbil falaq, dengan surah Al-Mulk dan juga dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kali ini termasuk lagi satu surah yang lain, iaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua menjadikan rumah-rumahmu itu sebagai kuburan, yakni tidak pernah bersembahyang sunnah ataupun membaca Al-Quran di dalamnya. Ni penerangan alim ulama kita, iaitu maksud kuburan itu tidak ada solat sunnah ataupun membaca Al-Quran di dalamnya, sehingga sunyi-sunyi saja dari ibadah. Masa ada juga orang yang solat berjamaah, orang lelaki solat berjamaah dekat masjid. Jadi apa yang patut dia buat bila dia balik, dia solat sunat lah dekat rumah. Jadi kena menghidupkan rumahnya dengan solat juga. Jadi sebabkan itu kalau kita tengok kenapa disebutkan sembahyang solat sunat, sehingga kan orang-orang ahli keluarganya, iaitu misal orang rumahnya ke isteri-isteri dan anak, memang akan solat dekat rumah juga. Jadi janganlah lekang rumah tu daripada tak solat, kemudian baca Quran pun tak ada di dalamnya, sehingga sunyi-sunyi saja dari ibadah. Kalau orang tu tinggal bersendirian dan orang lelaki tinggal bersendirian, solat berjamaah banyak dekat masjid, jadi kat rumah mesti solat juga, iaitu solat sunnah, dan juga baca Quran juga dekat rumah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi the whole surah Baqarah tu kalau kita selalu baca, syaitan akan lari daripada memasuki rumah tersebut. Jadi penunggu-penunggu rumah biasalah ada, tapi benda-benda yang mengganggu rumah, yang mendatang, yang nak mengganggu ahli rumah tersebut, dia tidak akan datang. Jadi baca surah Al-Baqarah, whole surah Al-Baqarah. Kadang-kadang ada juga yang kata surah-surah pendek tak ada ke? Surah Al-Baqarah panjang sangat. Kalau kita cakap Kahfi bagus kan, Kahfi panjang sangat, susah duduk lama sangat nak baca. Pendek, kalau kita pendek kita kata bacalah surah Al-Mu'awwizatan, iaitu surah Al-Falaq dengan An-Nas. Nanti cakap pendek sangat pula. Pendek sangat salah, panjang sangat pun salah. Yang penting buatlah ikut kemampuan. Kalau tak boleh baca surah Al-Baqarah secara banyak, ambil separuh, sikit-sikit baca. Akhirnya satu hari habislah. Begitu. Siang hari Zuhur baca separuh, subuh baca separuh, suku ambil. Akhirnya habislah Baqarah tersebut. Kalau memang kita rasa rumah kita tu banyak bermasalah, susah, berat, rajin-rajinlah baca surah Al-Baqarah. Termasuk juga yang pernah saya bincangkan, sebelum masuk rumah kita tu, kita baca surah Al-Ikhlas. Beri salam kepada ahli keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun kita selawat beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita terus baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Kemudian baru kita masuk rumah. Itu pernah diajarkan Nabi kepada seorang sahabat apabila dia rasa rumahnya beban bagi diri dia. Bila masuk je, rasa macam tak settle lah, ada benda ni berat betul lah. Macam itu jadi berat jugalah kalau ada yang dah masuk tak keluar-keluar. Tak nak keluar, tak nak kerja, tak nak apa. Itu pun parah juga tu. Rumahku dah terlalu jadi macam syurgaku pula, tak nak keluar-keluar. Macam mana? Tak mencari rezeki. Itu pun bermasalah juga. Ada yang bila masuk rumah nak keluar, tak betah kat rumah. Tu masalah juga. Masalah je lah kita. Jadi pasal kita apa pun kuatkan amalan kita. Banyak amalan yang diajarkan, buat, jangan tak buat. Kemudian daripada hadis tadi kepada hadis Ubay bin Ka'ab, bukan Abi Hurairah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnika al-ilmu Abal Munzir. Rawahu Muslim. Ini disebutkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abul Munzir. Jadi Nabi tanya dia, ya Abul Munzir, adakah engkau mengetahui ayat manakah dari kitab Allah, iaitu Al-Quran, yang ada besertamu itu yang teragung? Lalu saya menjawab, maknanya Nabi nak tanya dia, yang Abul Munzir ni, Ubay bin Ka'ab ni,
Tahu tak yang ayat Al-Quran yang pada besertamu, maknanya yang engkau tahu tu, yang engkau selalu amalkan, yang dia rasa tu yang paling azam, yang paling teragung. Jadi apa yang Abang Munzir jawab? Saya lalu menjawab, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu yakni ayat Al-Kursi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menepuk-nepuk dadaku dan bersabda, semoga engkau mudah memperolehi ilmu, hai Abul Munzir. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan demikian kerana benar sekali apa yang diucapkan itu. Jadi pada diri Abul Munzir ni atau Ubay bin Ka'ab, ayat kursi ni ayat yang paling agung. Okay? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dalam surah Al-Kursi ni banyak sifat-sifat Allah juga terdapat dalam surah Al-Kursi ni, dalam ayat Al-Kursi ni. Jadi di sini disebutkan kelebihan pada diri Ubay bin Ka'ab ni, iaitu ayat Al-Kursi. Kemudian Nabi bilang betul lah, betul tu, Nabi tepuk-tepuk dadanya. Maka Nabi bilang mudah-mudahan engkau memperolehi ilmu ya Abul Munzir. Nampak kelebihan surah iaitu ayat Al-Kursi pula. Okay. Kemudian dalam hadis yang seterusnya, ni hadis yang agak panjang, kelebihannya sangat-sangat besar ni. Kita tengok bagaimana, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhaztuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya 'iyalun wa bihajatun shadidah فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الباهرة قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود. Jadi kita baca separuh-separuh makna dia. Di sini dibawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, saya diserahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sesuatu daripada hasil zakat Ramadan, iaitu zakat fitrah. Jadi Abu Hurairah ni kena jaga zakat fitrah, yang zakat Ramadan ni, zakat fitrah ni dia kena jagalah duit tersebut. Kemudian datanglah padaku seorang pendatang, segeralah ia mulai mengambil makanan itu. Nampaknya orang ni macam kalau kita baca dalam ayat ni, daripada hadis ni, kita tengok macam tak ada adab lah. Dia datang aja, dia terus ambil sampai sepenuh tangannya, lalu diletakkan dalam wadah, dalam satu tempat dia letakkan, dia ambil, dia letak. Lalu saya lalu menahannya, terus berkata, kalau Abu Hurairah terus tahan lah, pasal dia kena jaga harta zakat ni. Terus berkata, sungguh-sungguh engkau akan saya hadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, sesungguhnya saya ini adalah seorang yang sangat membutuhkan, saya memerlukan, dan saya mempunyai tanggungan keluarga banyak, serta saya mempunyai hajat yang sangat sekali. Iaitu maksud dia adalah fakir sangat, memerlukan sangat. Setelah itu ia pun saya lepaskan dengan membawa makanan secukupnya. Dia pun lepaskan lah bila dia dengar orang ni cakap dia fakir, miskin, dia perlukan bantuan banyak, hajat dia banyak, kaum keluarga dia banyak, memerlukan. Maka Abu Hurairah pun lepaskan dia. Setelah itu ia pun saya lepaskan, kata Abu Hurairah. Pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Hurairah, apakah yang tadi dikerjakan oleh tawananmu, iaitu orang yang kau pegang tadi malam? Apa yang terjadi pada malam hari? Esok pagi Nabi tanya dia. Allah sampaikan pengetahuan tu kepada Nabi, apa yang terjadi, kan? Maka Abu Hurairah pun sebutlah, saya menjawab, ya Rasulullah, ia mengadukan bahawa ia mempunyai kebutuhan serta keluarga. Lalu saya belas kasihan padanya, maka dari itu saya lepaskan sekehendak jalannya. Maknanya suka hatilah, pergilah jalan lah, dah ambil barang tu, pergilah jalan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, sebenarnya saja orang itu telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Orang tu sebenarnya cakap bohong. Nanti dia datang lagi. Nanti kita tengoklah. Maka Kak Abu Hurairah ni dah tahu dia akan datang lagi. Fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dah tahulah dia akan datang balik. Farasattuhu faja'a yahsu min at-ta'am. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu farahimtuhu fahallaitu sabilahu fa asbahtu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruka al-bahira. Qultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fahallaitu sabilah. Faqala innahu qad kadzabaka wa saya'un. Farasattuhu salisa faja'a yahsu min at-ta'am fa akhazatuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru salasi marratin innaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud faqala da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qultu ma hunna? Qala iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtatimal ayah fa innahu lan yazala alaika minallahi hafiz wala yakrabaka syaitan hatta tusbah. Jadi orang ni yang tadi itu kan kata Nabi dia akan datang semula kan. Jadi kata Abu Hurairah, jadi saya mengetahui bahawa ia akan kembali kerana begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dah beritahu dia pun akan jangka dia ni akan datang lagi. Selanjutnya saya pun mengintipnya. Ni Abu Hurairah mengintipnya. Tiba-tiba ia kembali lagi. Dan segera saja mengambil makanan lagi. Dia ambil lagi. Lalu saya berkata, sungguh-sungguh saya akan menghadapkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ni mesti nak kena ajak pergi menghadap kepada Nabi pasal ambil sesuatu kan. Maka dia cakap biarkanlah saja kali ni sebab sesungguhnya saya adalah seorang yang amat membutuhkan dan saya mempunyai banyak keluarga yang menjadi tanggungan saya tidak akan kembali lagi, kata dia. Sekali lagi saya menaruh belas kasihan padanya, lalu saya lepaskan sekehendak jalannya. Pagi-pagi menjelma, kemudian Rasulullah tanya kepada dia lagi, hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan pada tawananmu tadi malam? Saya pun berkata, ia mengadukan lagi bahawa ia amat membutuhkan dan mempunyai banyak tanggungan keluarga. Maka dari itu saya berlaku belas kasihan padanya dan saya lepaskan sekehendak jalannya. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia berkata dusta padamu dan ia akan kembali lagi. Dia datang lagi nanti. Saya mengintipnya untuk ketiga kalinya. Ia datang dan terus mengambil makanan lalu saya tangkaplah ia. Kemudian saya berkata, kini sungguh-sungguh saya akan menghadapkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah yang terakhir. Kerana untuk ketiga kalinya engkau datang sedang engkau memastikan tidak akan datang. Kata tak datang lagi. Saya kata sampai sini saja cukup tapi kau datang lagi. Maka kali ini mesti nak kena tangkap lah nak bawa pergi jumpa Nabi. Maka dia kata biarkanlah aku, yakni supaya engkau lepaskan saja. Sesungguhnya saya akan mengajarkan kepada beberapa kalimat padamu yang dengannya itu Allah akan memberikan kemanfaatan padamu. Dia nak ajar kalimat pula. Kepada Abu Hurairah ni. Jadi dia bilang kalau kau hasil lepas kali ni aku ajar kau kalimat-kalimat ni yang Allah akan memberi kemanfaatan kepadamu. Saya pun berkata, apakah kalimat-kalimat itu? Ia menjawab, jikalau engkau hendak menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat Al-Kursi. Kerana sesungguhnya saja kalau itu yang engkau baca, engkau akan sentiasa didampingi oleh seorang penjaga dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sehingga engkau berbagi-bagi sampai kau bangun. Ni kata dia kasih kalimat-kalimat pula. Akhirnya orang itu saya lepaskan lagi sekehendak jalannya. Saya berbagi-bagi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, apakah yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Saya pun menjawab, ia menyangka bahawa ia telah mengajarkan padaku beberapa kalimat yang dengannya itu Allah akan memberikan kemanfaatan padaku. Lalu saya lepaskan ia menurut sekehendak jalannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa kalimat-kalimat tu kan yang diajar?
Saya pun menjawab, ia berkata kepada saya, jikalau engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat Al-Kursi sejak dari permulaannya sehingga engkau habiskan ayat itu sampai selesai. Iaitu daripada Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum sampai akhirlah ayat surah Al-Kursi. Ia melanjutkan katanya kepada saya, jikalau itu engkau baca, maka engkau selalu akan didampingi oleh seorang penjaga dari Allah dan syaitan tidak akan mendekati padamu sehingga engkau berpagi-pagi. Jadi seterusnya dalam hadis tersebut disebutkan di sini wala yakrabaka syaitan hatta tusbah fakhallaitu sabilahu fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asirukal bahira faqultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fakhallaitu sabila qala ma hiya qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtima al-ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li la yazalu alayka minallahi hafiz wa la yakrabaka syaitan hatta tusbiha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub ta'lam man tukhatibu munzu salasin ya Aba Hurairah qultu la qala dhalika syaitan. Jadi dekat sini sebutkan yang akhir sekali, Nabi SAW lalu bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar padamu. Maknanya apa yang dia sebutkan tadi, dia ajar ayat kursi semua. Jadi kalau kau baca ayat kursi tu daripada kau tidur tu sampailah kau pagi esoknya, Allah akan dampingi dia dengan seorang penjaga dan syaitan tak akan mendekati dia. Jadi daripada malam hari sampai ke pagi. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya ia telah berkata benar padamu. Yang tadi semua tu memang bohong. Minta lah makanan untuk keluarga lah sebagainya kan. Tapi yang kali ni dia cakap betul tu. Ayat kursi tu memang betul. Maka akan terus mendapat penjagaan dari Allah. Tetapi orang itu sendiri sebenarnya adalah pendusta besar. Kan? Adakah engkau mengetahui siapakah yang engkau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut tu? So yang dia ni datang 3 malam berturut-turut ambil makanan tu kan, dan berlaku bohong pula. Saya menjawab tidak tahu. Dia tak tahu, tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, itu adalah syaitan. So syaitan datang 3 malam berturut-turut. Saya nak tunjukkan perkara ni sangat-sangat besar. Ayat kursi ni. Jadi kalau siapa membaca ayat Al-Kursi ni, surah ayat Al-Kursi ni, siapa yang membacanya setiap malam, Allah akan datang dengan seorang penjaga untuk dia dan syaitan akan minggir, tak ada, akan kacau dia. Inilah keterangan dia dari mana terdapat ayat kursi ni yang menolak segala syaitan ni kan. Inilah sebab-sebabnya. Okay? Jadi ayat Al-Kursi yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah sebagaimana yang tercantum di bawah ini, dan sebelum membaca ayat tersebut sebaiknya membaca ta'awuz dulu, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya barulah membaca ayat Al-Kursi yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Maknanya Allah yang tak ada Tuhan selain dia adalah maha hidup serta berdiri sendiri, yakni tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Dia tidak akan dihinggapi oleh rasa ngantuk dan tidak pula pernah tidur. Baginya adalah semua yang ada di langit dan di bumi. Dia maha mengetahui apa sahaja pun yang ada di muka mereka, yakni seluruh makhluk, dan apa saja yang ada di belakangnya. Siapakah yang kiranya dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya, baik sewaktu di dunia ataupun di akhirat nanti, melainkan dengan izinnya. Kursinya, yakni kerajaannya, adalah meluas pada seluruh langit dan bumi, dan dia tidak akan tersibukkan dalam memelihara keduanya, iaitu langit dan bumi.
kerana dia adalah maha tinggi serta agung. Nampak tak? Ayat-ayat yang kita bincangkan selama ni semua punya sifat-sifat Allah yang sangat tinggi. Sifat-sifat Allah. Termasuk juga surah ni, iaitu dalam surah Baqarah, termasuk dalam surah Baqarah ini ayat 255 yang kita sebut sebagai nama yang popular tu yang kita sebut, iaitu ayat kursi. Jadi ambil daripada baca auzubillahi minasyaitanir rajim dulu, kemudian baru masuk kepada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Siapa yang membaca surah ni, ayat ni sebelum tidurnya, maka Allah akan berikan dia seseorang yang akan penjaga, seorang penjaga dari Allah, dan syaitan tidak akan masuk dalam tak akan datang mendekati pada orang tersebut sampailah pagi hari. Jadi apa yang kita sudah bincangkan ni, kelebihan banyak tau dalam surah, dalam ayat kursi. Banyak sifat-sifat Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian Allah itu maha hidup, berdiri sendirinya, hayyun qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak tidur, tak ngantuk, tak tidur. Kerajaan dia iaitu segalanya, samawat wal ard, langit dan bumi. Tak ada yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Dia mengetahui apa yang di hadapan kita, apa yang dekat belakang kita. Semuanya dalam kekuasaannya, dalam pengetahuannya, singgahsananya, samawat wal ard, singgahsananya meluas, meliputi langit dan juga bumi. Dan Allah itu dia adalah maha tinggi serta maha agung, aliyul azim, maha tinggi dan maha agung. Subhanallah. Jadi baiklah kita apa yang kita dah baca ni, yang kita sudah bincangkan selama ni, kita dapat menghayatinya, dapat memanfaatkannya, dapat melakukannya, insya-Allah. Kemudian seterusnya kita insya-Allah nanti kita akan sambung seterusnya dalam surah-surah yang lain yang terdapat dalam kitab kita ni. Dan mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang sudah kita bincangkan selama ni, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.